Bertemu kembali rentasan berita edisi 1442. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Muda diibaratkan duri dalam daging. Dia bukan geng aku dan aku tidak sokong dia. Kenapa sikap rendah akal budi yang diambil? Pertahankan kesucian Islam dengan mengkafirkan sesama Muslim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikatan Demokratik Malaysia Muda memberi amaran untuk menilai sokongan terhadap kerajaan serta turun ke jalan raya jika tiada penjelasan diberikan dalam kes mahkamah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata kononnya keputusan kemarin menunjukkan bahawa red line atau batasan terbesar dilanggar. Sebab itu muda ambil langkah gerakan kempen protes di jalan raya dan media sosial dan juga kempen dakwah Zahid. Katanya, walaupun hanya mempunyai satu kerusi parlimen, kerajaan boleh hilang majoriti 2/3 dalam parlimen jika muda berbuat demikian. Kerajaan kini disokong oleh 148 anggota parlimen, jumlah asas untuk membentuk 2/3 dalam parlimen. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kemarin melepaskan tanpa membebaskan DNAA Zahid daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Colin Lawrence Sequarah membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dasuki Mukhtar untuk menghentikan prosiding. Antaranya Dasuki berkata beliau menerima arahan daripada Jabatan Peguam Negara AGC untuk menghentikan pertuduhan terhadap Zahid dan memaklumkan mahkamah bahawa kes itu hendaklah diklasifikasikan sebagai DNAA. Dasuki antaranya memberitahu mahkamah bahawa Zahid membangkitkan isu yang amat serius dalam surat representasinya, antaranya berkenaan dakwaan beliau menjadi bangsa pendakwaan terpilih kerajaan sebelum ini. Perkara itu mengundang kritikan pelbagai pihak termasuk daripada pemimpin dan parti kerajaan sendiri kerana pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap Zahid. Tindakan muda dilihat tidak menunjukkan keikhlasan sebenar perjuangan mereka yang kononnya ingin memastikan tiada penyalahgunaan kuasa pihak tertentu dalam kerajaan. Ahmad Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan. Menerusi DNAA, orang yang kena tuduh memang akan dilepaskan daripada pertuduhan yang sedang dihadapi ketika itu. Bagaimanapun individu itu pada bila-bila masa boleh dihadapkan balik ke mahkamah atas pertuduhan yang sama. DNAA membolehkan pendakwaan semula dengan bukti yang lebih kukuh dan ini akan mendorong kepada pendakwaan yang tidak dapat dicabar oleh pihak defendan. Kenapa ketika Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilepaskan dan dibebaskan baru-baru ini, muda tidak boleh mendesak agar AGC membuat sebarang penjelasan? Kenapa apabila kes Ahmad Zahid, muda dilihat beria-ia sehingga mengugut untuk menarik sokongan dan membuat protes jalanan kononnya kerajaan campur tangan? Adakah melepaskan dan membebaskan Mahyadin sebelum ini juga merupakan hasil campur tangan kerajaan? Di mana suara lantang muda ketika itu? Tindakan muda dilihat orang ramai seolah-olah muda ingin melihat sesuatu yang sama boleh berlaku untuk kes presiden mereka. Untuk rekod, pada tahun 2020, Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM telah membuka 5 kertas siasatan bagi menyiasat isu berkaitan ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melibatkan pecah amanah jenayah dana armada bersatu yang berjumlah RM1 juta, penyalahgunaan wang sumbangan PRU 14 yang berjumlah RM120,000 dan pengubahan wang hasil aktiviti haram dengan memindahkan wang berjumlah RM100,000 untuk 2 transaksi. Pada 22 Julai 2021, Syed Saddiq didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan, iaitu pertuduhan pecah amanah dana sebuah parti politik yang berjumlah RM1 juta dan menyalahgunakan wang sumbangan RM120,000. Pada 5 Ogos 2021 pula, Syed Saddiq didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas 2 lagi pertuduhan, iaitu pengubahan wang haram yang berjumlah RM100,000 dan mahkamah kemudian membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur
untuk dibicarakan bersama. Sejumlah RM600,537 wang tunai telah disita oleh pihak SPRM yang membabitkan pecah amanah dana armada bersatu, manakala sejumlah RM4.6 juta wang tunai dalam akaun bank disita oleh SPRM melibatkan penyalahgunaan dana YPC yang telah diterima daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS dan pejabat Perdana Menteri PMO. Pada 28 Oktober 2022, Syed Saddiq diperintah untuk membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di atas 4 pertuduhan subahat pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang haram. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid memutuskan perkara itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu di akhir kes pendakwaan. Mahkamah seterusnya menetapkan tarikh perbicaraan untuk Syed Saddiq membela diri bermula 22 hingga 24 Februari serta 13 dan 14 Mac 2023. Pada 14 April 2023 yang lalu, pendakwaan dan pembelaan selesai hujahan dan mahkamah belum lagi menetapkan tarikh bagi keputusan itu. Jadi persoalannya, apa tujuan Muda menyatakan penarikan sokongan ketika ini? Hanya satu kerusi di Parlimen kecohnya macam jaga satu Malaysia. Perlu diingatkan kepada Muda, kemenangan satu kerusi Parlimen itu adalah kerana ihsan Pakatan Harapan. Kalau diharapkan bertanding atas nama setahun jagung itu, rasanya bungkus dan hilang deposit. Bak kata para netizen, sila keluar. Adapun hanya sekadar menyemak, malah menjadi duri dalam daging. Ada bagaikan tiada. Orang berbudi kita berbahasa, usah bermegah kononnya berprinsip dan berfalsafah jika semuanya disandarkan kepada kepentingan sendiri. Jabatan Peguam Negara menegaskan permohonan untuk melepas tanpa membebaskan DNAA terhadap 47 kes yang dihadapi oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dan diterima mahkamah. Menerusi kenyataan pada Selasa, jabatan itu memaklumkan semasa membuat keputusan, Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira menyatakan alasan-alasan yang dikemukakan pendakwa raya adalah kukuh. Kenyataan tersebut dikeluarkan jabatan itu bagi menjawab laporan media yang menyifatkan tindakan Peguam Negara itu sebagai tidak bermoral. Pada Isnin, Ketua Bahagian Rayuan dan Perbicaraan Jabatan Peguam Negara, Datuk Muhammad Dusuki Mukhtar berhujah dengan mengemukakan 11 alasan mengapa Presiden UMNO itu perlu DNAA. Antaranya, pihak pembelaan memanggil 15 saksi termasuklah tertuduh sendiri. Pihak pendakwaan berpendapat bahawa keterangan saksi-saksi tersebut perlu diteliti oleh mereka dan juga pasukan penyiasat. Ahmad Zahid telah mengemukakan 2 surat representasi kepada AGC masing-masing yang bertarikh 8 Disember 2022 dan 25 Januari lalu. Lanjutan daripada representasi yang dikemukakan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 20 Januari 2023 memaklumkan kepada AGC bahawa adalah penting untuk siasatan lanjut yang lebih terperinci, mendalam dan menyeluruh dibuat. Surat representasi Ahmad Zahid turut menyentuh isu berkenaan siasatan terhadap tertuduh sebelum, semasa dan selepas dituduh di mahkamah yang dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai, pramatang dan tidak lengkap. Semalam, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menyifatkan tindakan Peguam Negara menghentikan prosiding ke atas Ahmad Zahid sebagai tidak bermoral. Ia kerana katanya pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu dengan mengemukakan keterangan berdokumen dan 99 orang saksi. Ini bermakna mahkamah telah berpuas hati bahawa terdapat bukti-bukti yang berasas tentang perlakuan jenayah tersebut oleh Zahid dan mengarahkan beliau untuk membela diri. Peliknya, pihak pendakwaan yang telah berjaya membuktikan kes prima facie memohon kepada mahkamah untuk menggugurkan pertuduhan. Ini amatlah tidak munasabah. Adakah ini bermakna pihak pendakwaan mengakui bahawa bukti-bukti yang dikemukakan oleh mereka di mahkamah tidak boleh dipakai, atau ada arahan daripada pihak atasan bahawa kes ini mesti digugurkan walau dengan apa cara sekalipun? Katanya dalam satu kenyataan semalam, Mahyadin turut mendakwa sekiranya benar terdapat arahan menggugurkan kes tersebut, pengguguran pertuduhan ke atas Ahmad Zahid selepas diarahkan membela diri di mahkamah merupakan titik hitam dalam sistem keadilan di negara ini. Sebagai respon, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mempersoalkan kenyataan bekas Perdana Menteri itu dengan membandingkan beberapa kes ahli politik lain yang berlaku ketika Mahyadin berada dalam kerajaan. Kalau orang lain tidak bermoral, kalau kena kat diri sendiri, keadilan ditegakkan. Dan ketika Tan Sri Mahyadin menjadi kerajaan 22 bulan dulu, kes pengerusi DAP Lim Guan Eng dilepaskan itu ada moral ke?
tidak ada moral, ya. Walaupun ketika itu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Satu Malaysia terkejut kes Datuk Seri Najib Tun Razak didakwa walaupun tidak mempunyai bukti yang kukuh ketika Tan Sri menjadi Menteri Kerajaan itu bermoral atau tidak, soal beliau dalam hantaran di Facebook hari ini. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Akmal berkata Mahyadin juga perlu memberi penjelasan berhubung tindakan menantunya yang didakwa melarikan diri daripada pihak berkuasa. Anak menantu melarikan diri untuk disoal siasat itu bermoral juga ke Tan Sri? Mohon Tan Sri beri penjelasan itu juga. Katanya, benar pepatah Melayu, kuman di seberang laut dapat dilihat, walau gajah terjelepuk di depan mata, ia tidak kelihatan. Untuk makluman penonton, Peguam Datuk Hisham Teh Potik merupakan peguam kepada kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan beliau juga merupakan peguam untuk kes Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, iaitu peguam yang sama. Ketika Mahyadin dilepaskan dan dibebaskan, dikatakan kerajaan membuat pendakwaan terpilih dan mahkamah menegakkan keadilan. Manakala ketika Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan, dikatakan pula kerajaan campur tangan dan mahkamah perlu memberikan penjelasan. Kerana ketaksuban politik, manusia terlalu miskin dan malas untuk berfikir secara adil dan rasional. Hakikat leluhurnya, dia bukan geng aku dan aku tidak sokong dia. Fikir-fikirkanlah. Yang merah itu saga, yang kurik itu kundi, yang indah itu bahasa, yang baik itu budi. Kehidupan hidup berbudaya, semangat kecintaan, kematangan dan kedewasaan harus menjadi naratif bagi generasi baharu Malaysia dan Indonesia. Generasi baharu kedua-dua negara perlu bijak mencari titik persamaan dan menghindari perbezaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbezaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, namun perlu ditangani dengan baik agar ia tidak sampai ke suatu tahap yang boleh menyebabkan perpecahan antara masyarakat kedua-dua negara. Harus ada kematangan dan kedewasaan kerana ia akan memberi faedah besar kepada Malaysia dan Indonesia, katanya pada program Temu Anwar malam tadi. Anwar berkata masyarakat di kedua-dua negara secara umumnya tiada masalah sehingga sesuatu konflik timbul daripada ahli politik picisan yang tidak berfikir panjang. Hal-hal kecil diperbesarkan untuk meraih sokongan, sedangkan masyarakat di perantau ini memiliki sejarah yang sama tetapi terpisah disebabkan penjajahan Portugis, Belanda dan juga Inggeris. Jadi mengapa kita ambil sikap rendah akal budi dan memadamkan sejarah semata-mata untuk kepentingan kecil, katanya. Anwar mengimbau beberapa peristiwa seperti persekitaran lagu Rasa Sayang He, meskipun ia berasal dari rantau Melayu. Begitu juga dengan batik yang memiliki keindahan dan kelainan. Justru kalau ada minat untuk membincangkan soal persatuan hidup berbudaya, soal nilai itu penting, iaitu kemanusiaan, kasih sayang, ihsan dan rahmah. Tetapi itulah nilai-nilai kemanusiaan yang kita tinggalkan, katanya. Menyentuh isu tenaga kerja Indonesia TKI di Malaysia, sebagai Perdana Menteri, beliau mengakui wujud kelemahan di beberapa kes yang mana TKI didera tetapi tindakan tegas diambil. Tetapi janganlah ini dianggap mewakili semua orang di Malaysia, katanya, sambil menambah kes yang berlaku sama ada melibatkan warga Malaysia atau Indonesia harus melalui proses undang-undang. Anwar turut menyokong hasrat pempengaruh Indonesia yang mencadangkan agar diadakan program sports entertainment dengan pempengaruh Malaysia. Saya dukung hasrat ini dan saya fikir harus jadi naratif baharu generasi Malaysia-Indonesia, katanya. Temu Anwar merupakan program dialog anak muda bersama Perdana Menteri yang julung kali diadakan di luar negara, yang diadakan khusus bagi memberi ruang kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya anak muda, untuk mengutarakan soalan secara langsung. Program berkenaan diadakan sempena rangka lawatan beliau ke Jakarta bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang sedang berlangsung ketika ini di Jakarta. Pasangan selebriti suami isteri terkenal Republik itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, menjadi moderator sementara vokalis kumpulan Dewa 19, Ahmad Dhani, bertindak selaku pendamping di sebelah Anwar dalam sesi selama sejam setengah itu. Ratusan hadirin terdiri daripada warga Indonesia, khususnya anak muda dan mahasiswa, hadir program berkenaan. Beberapa soalan mendesak ditanya, antaranya keperluan meningkatkan hubungan anak seni terkait dua negara, soal pendidikan, diplomasi dan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan bersama. Sesi ini juga ruang untuk saya jelaskan secara santai akan hala tuju Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani untuk difahami warga hadirin, termasuk yang menyaksikan secara langsung di alam maya. Mending lebih banyak penjelasan dibuat berkaitan hala tuju kerajaan dari disalah tafsir maupun termakan dengan fitnah dalam zaman yang penuh dengan tentangan kepesatan teknologi, termasuk di
rantau ASEAN ini, kata Anwar menerusi hantaran di Facebook beliau. Terima kasih Perdana Menteri membawa Malaysia ke mata dunia, kembalikan maruah dan kehormatan negara setelah lebih 2 tahun ianya menjadi bahan ketawa dunia ketika pentadbiran tebuk atap sebelum ini. Sesungguhnya memiliki seorang pemimpin yang berani dan tegas merupakan satu anugerah. Namun, memiliki pemimpin yang hanya tahu membuat perutusan khas tanpa soalan daripada wartawan dan hanya sekadar tahu merancang strategi mengekal kuasa, ia satu bala dan musibah. Rakyat tidak mahu mengulangi episod mimpi ngeri itu. Noktah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim bakal memulakan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Ia selepas Nasruddin yang juga Adun meranti tidak membuat permohonan maaf dalam tempoh 7 hari sebagaimana dituntut berhubung ucapannya yang melabelkan 2 Adun pembangkang di Kelantan sebagai menentang perjuangan Islam. Dr. Hafizah dalam sidang media berkata beliau akan menyerahkan tuntutan saman itu kepada pihak peguam untuk tindakan selanjutnya. Tempoh 7 hari sudah berlalu, saya telah menyerahkan perkara ini kepada peguam untuk melaksanakan tindakan seterusnya. Kita tunggulah, katanya dalam satu kenyataan. Mengulas lanjut mengenai tindakan saman itu, Dr. Hafizah berkata beliau bertegas demi menjaga maruah dirinya sendiri dan tidak rela diberi gelaran apa-apa yang tidak benar. Rakyat perlu tahu mereka ada prinsip dan dengan semangat itu beliau akan masuk ke DUN dengan penuh keyakinan. Saya tidak mahu mewujudkan hubungan negatif dan semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing demi kesejahteraan rakyat, katanya. Pada 19 Ogos lalu, Nasruddin yang baru sahaja 2 hari menjalankan tugasan sebagai Menteri Besar Kelantan didakwa melabel 2 ada pembangkang di negeri itu sebagai melawan perjuangan Islam. Menerusi video ceramah yang tular, beliau berkata rakyat boleh melihat bagaimana 2 kerusi yang dimenangi pembangkang mahu melawan Islam. Dr. Hafizah bersama Adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim kemudian menuntut Nasruddin membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kenyataan dangkalnya itu. Kunjungan maaf tidak kunjung tiba, malah Nasruddin pula yang memfailkan saman balas terhadap Adun Kota Lama dan Adun Galas itu. Nasruddin berkata saman itu difailkan kerana 2 Adun tersebut didakwa memfitnah beliau membawa fitrah takfiri. Selain itu, Nasruddin turut memfailkan saman terhadap pengerusi UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkaitan isu berkenaan. Semalam, surat saman telah dihantar kepada peguam Adun Galas Muhammad Syahbuddin. Selepas ini, giliran Adun Kota Lama pula akan menerima surat tersebut. Selain itu, saya akan menghantar surat kepada Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Bila mereka menyebut saya membawa fitrah takfiri, artinya mereka telah menuduh saya mengkafirkan orang. Saya saman mereka, katanya dalam sidang media selepas majlis mengangkat sumpah Adun Kelantan di Kota Darul Naim. Adun meranti itu memberitahu beliau tidak menyebut perkataan yang dimaksudkan oleh ketiga-tiga pemimpin tersebut. Katanya sejak memberi kuliah agama sama ada di masjid atau pondok bermula usia 21 tahun hingga sekarang 58 tahun, beliau tidak pernah sekalipun mengkafirkan sesiapa. Kerana saya tahu akibat mengkafirkan orang. Kalau orang itu tidak kafir, kafir itu kembali kepada orang yang menuduh, katanya. Untuk rekod, Timbalan Ketua Parti Amanah Negara Amanah Rantau Panjang Muhammad Rizwan Muhammad membuat penegasan selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Pasir Mas. Selepas beberapa kali disemak, memang jelas apa yang disebutnya Menteri Besar Kelantan merujuk kepada Dr. Hafizah Mustaqim dan Muhammad Syahbuddin Hashim. Beliau antara kira-kira 20 penyokong Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN bahagian Rantau Panjang yang hadir bagi menyokong tindakan membuat laporan polis ke atas Menteri Besar Kelantan itu. Semalam Muhammad Nasruddin melalui kenyataan media memberitahu enggan meminta maaf selain mahu kami menyimak semula rakaman rekod ucapannya. Namun selepas beberapa kali disemak, memang jelas apa yang disebutnya merujuk kepada Dr. Hafizah Mustaqim dan Muhammad Syahbuddin. Laporan polis ini juga supaya pihak berkuasa dapat membuat siasatan lanjut berkaitan kenyataan terbabit. Kita boleh berbeza pilihan politik namun tidak boleh menolak perjuangan Islam, katanya. Sesungguhnya apa yang dilontarkan Nasruddin melalui ucapannya itu bukan saja boleh memecahkan perpaduan umat Islam, malah menunjukkan 2 calon PH dan BN masing-masing di Dewan Undangan Negeri DUN Kota Lama dan Galas seakan-akan melawan
Persatuan Perjuangan Islam. Kenyataan Nasruddin menunjukkan seolah-olah kononnya hanya PAS yang mementingkan Islam, sedangkan parti lain juga di bawah Kerajaan Perpaduan mempunyai misi yang sama selain dua individu yang dituduh itu juga beragama Islam. Yang kelakarnya, Dewan Pemuda PAS Kelantan menegaskan kononnya memang kerja mereka untuk mempertahankan kesucian Islam. Adakah dengan menuduh dan mengkafirkan orang lain itu satu perjuangan mempertahankan kesucian Islam? Anda belajar dari kitab kuning mana? Cuba kalian cari dalil mana yang menyokong dakwaan itu atau sekadar menjunjung amanat Haji Hadi. Di sebalik kopiah dan serban yang dipakai, wujudnya hati yang busuk dan jiwa yang rosak yang memalukan Islam. Benar, amanat Haji Hadi 1981 telah membunuh kesucian Islam tanpa disedari para walaun yang taksub dan bodoh sombong. Rakyat dan umat Islam lain tidak sedangkal kalian. Malah ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.